Sekitar 8,000 kesalahan berkaitan vape ditangani tahun lalu, iaitu lonjakan besar lebih 40% berbanding 5,600 kesalahan vape yang dicatatkan pada tahun 2022. Demikian didedahkan Setiausaha Parlimen Kandang Kesihatan Rahayu Mazam kepada Parlimen hari ini. Kebanyakan kesalahan menurutnya berkaitan dengan pembelian, penggunaan dan pemilikan alat vape yang membawa denda sehingga $2,000. Memandangkan masalah ini semakin bertambah, para AP bertanyakan kepada pemerintah berhubung saiz pasukan penguatkuasaan penguasa sains kesihatan HSA. Menurut Cik Rahayu, MOH mengambil pendekatan berbilang agensi kerana isu tersebut memerlukan kerjasama pelbagai pihak. Ini termasuk menjalankan pemeriksaan bagi import haram di sempadan negara serta menangani iklan dan penjualan vape di wadah online. The schools also work with us to actually look at education and informing the public about it. So these are some of the various efforts of how this multi-agency collaboration effort works. We do need to take that approach of working together with all these other agencies collectively, so that we can have a more effective response to the growing problem. Menteri Pendidikan Chan Chun Sing berkata konflik Israel-Hamas yang sedang berlaku sekarang ini tidak akan menjadi satu-satunya isu sensitif dan emotif yang akan timbul dalam tahun-tahun mendatang. Itulah sebabnya pelajaran sedemikian penting. Beliau berkata demikian bagi menjawab beberapa pertanyaan Parlimen mengenai bagaimana perang Israel-Hamas diajar semasa pendidikan perwatakan dan kewarganegaraan CCE di sekolah-sekolah. Encik Chan bagaimanapun menambah, kementeriannya terbuka kepada saranan mengenai bagaimana meningkatkan lagi bahan-bahan pembelajaran atau bagaimana guru-guru boleh disokong dengan lebih baik lagi. There will be other equally, if not more challenging circumstances that we have to deal with and allow our students a safe space to understand their emotions, grapple with the issues, verify the information they come across and to take positive actions. We have a leadership responsibility to guide our people, especially our young, to not allow this to affect our social cohesion and harmony. Anggota Parlimen tanpa kawasan undi NCMP dari Parti Kemajuan Singapura Hazel Puah pula mahukan butiran mengenai bagaimana kandungan pendidikan diputuskan dan siapa yang terlibat dalam proses perundingan. NCMP dari parti yang sama, Leong Man Wai pula menggesa agar slaid pembentangan yang digunakan didedahkan kepada umum. Beliau juga mempersoalkan mengapa ia hanya diberikan kepada ibu bapa yang memintanya. The response the Minister has given to us on this issue, does it reflect enough transparency and also clarity on the process of how the materials are being decided? And after deciding the topic, why can't the material be made just transparent? Why must we ask the parents to come to the school to ask for it? MOE is being more than transparent. We are not only prepared to show the parents the material, we are prepared to explain to the parents how the materials are used, rather than to just give a deck of slides which can be taken out of context. So if anything, we are going out of our way to assure parents how we conduct the lessons. Menteri Tenaga Manusia Dr. Tan Sri Leng memberi amaran agar jangan melihat pengambilan pekerja dalam kalangan penduduk dan warga asing sebagai soal kalah menang dan menagih perpecahan. Beliau menjawab demikian di Parlimen setelah ditanya bagaimana MOM akan memastikan sebahagian besar pekerjaan baharu akan diberi kepada rakyat dan penduduk tempatan. Tahun lalu jumlah diambil bekerja meningkat 88,400 dengan 90% daripadanya disalurkan kepada bukan penduduk. Dr. Tan menjelaskan kebanyakan pekerjaan itu adalah jenis pekerjaan yang biasanya tidak diingini oleh rakyat Singapura. The fundamental objective of our approach is to strike a balance between ensuring that businesses have access to skills and manpower needed to grow and succeed, while creating opportunities for our local workers to grow and to progress. Thriving businesses with access to complementary foreign talent will not only lead to more job creation,
but also improve overall wage outcomes as businesses expand and improve their productivity. Para pegawai polis akan memperlakukan mereka yang ada masalah kesihatan mental secara sewajarnya dan terhormat apabila perlu ditahan. Demikian jaminan Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri Josephine Teo kepada para anggota Parlimen berhubung rang undang-undang penguatkuasaan dan perkara-perkara lain. Ia diluluskan Parlimen hari ini dan memberi polis lebih banyak kuasa dalam menangani mereka dengan masalah kesihatan mental sekiranya mereka menimbulkan risiko membahayakan diri sendiri atau orang lain. Cik Teo memberi jaminan bahawa mereka yang ditahan itu tidak akan diletakkan ke dalam lokap. Police are well aware and minded to calibrate their responses and let medical professionals take over as soon as practicable. That is the overriding priority of the police if they are called to a scene and they make the assessment that most likely this person will be best served by having medical attention. Di mahkamah hari ini, seorang pegawai Majlis Ugama Islam Singapura, Abdul Rahim Mawasi, dan pengarah Zilcon Engineering, Muhammad Mustaqim Kam alias Kam Hok Beng, dibicarakan atas satu tuduhan rasuah. Dia dituduh membantu syarikat Zilcon Engineering mendapatkan projek binaan dan kerja-kerja naik taraf bagi Masjid Darul Aman di Jalan Yunus pada tahun 2018 dan kerja-kerja naik taraf untuk Masjid Salim Matar di Matar Road pada tahun 2019. Rahim merupakan pengerusi eksekutif bagi kedua-dua masjid tersebut ketika itu dan juga seorang pegawai MUIS yang mentadbir kesemua masjid di Singapura. Selepas diberikan dua kerja binaan, Kam dipercayai menggunakan sebahagian daripada keuntungannya bagi modal syarikat pelancongan Amal Travel and Tour. Rahim disyaki menerima 25,000 saham syarikat Amal Travel and Tour daripada Kam pada November 2019 sebagai ganjaran bagi nasihat yang diberikannya untuk mengurangkan harga kota. Saham itu dikatakan dipegang oleh anak lelaki Rahim. Perbicaraan kes itu akan disambung dengan kedua-dua tertuduh kembali bagi sidang sebelum perbicaraan pada bulan ini. Mana-mana individu yang didapati bersalah kerana mengambil atau memberi rasuah boleh dihukum penjara sehingga 5 tahun, didenda sehingga $100,000 atau kedua-duanya sekali. Dalam kes lain di mahkamah, suspek pertama kes pengubahan wang haram terbesar di Singapura sudah disabit kesalahan. Su Wen Chiang, 32 tahun, dijatuhi hukuman penjara 13 bulan. Warga Kemboja itu yang menurut maklumat pasportnya berasal dari Fujian di China adalah yang pertama dalam kalangan 10 suspek untuk mengaku bersalah. Polis merampas asetnya berjumlah sekitar $6 juta. Ini termasuk wang tunai, 2 kenderaan, barang kemas dan barangan mewah yang lain. Dan selain memiliki sijil perkahwinan palsu, dia juga didapati mengisytiharkan maklumat palsu semasa membuat permohonan bagi pas pekerjaan untuk dirinya dan isterinya. Saudara, ucapan sanjungan dan kata-kata penghormatan datang mencurah-curah dari para pemimpin negara dan masyarakat sukan bagi bintang dan juara Olimpik Joseph Schooling. Ini setelah beliau hari ini mengumumkan akan bersara dari sukan renang kompetitif. Schooling merupakan satu-satunya pemenang pingat emas Olimpik bagi Singapura. Dalam satu catatan di Facebook, Presiden Tharman Shanmugaratnam menyatakan Schooling menunjukkan kepada rakyat Singapura apa itu maksud mempunyai kemahuan untuk mencapai kecemerlangan dan mencapai lebih daripada apa yang orang lain fikir kita mampu. Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia Edwin Tong menyatakan sedang Schooling bersara hari ini dengan almari penuh pingat, kita mengingati beliau bukan kerana pingat-pingatnya tetapi kerana sifat percaya yang beliau beri kepada kita. The guy has so much experience, not only just in the local scene but also in the global scene as well, and definitely if he's able to and he's willing to, will be able to tap on that experience to make things better for the athletes. Definitely, I believe that he has so much potential in him to make an impact on the global level in leadership roles as well.
Ahli sukan lain seperti pemenang emas maraton sukan Si So Reyong pula dalam reaksinya menjunjung schooling sebagai memberi inspirasi kepada bukan sahaja para perenang tapi juga atlet dari semua sukan untuk menanam impian besar. Dalam satu wawancara khas bersama CNA, Schooling berkata beliau mahu memberi tumpuan kepada mengembangkan lagi sekolah renang beliau untuk membantu membangunkan generasi baharu juara sukan renang. It comes a time where everyone has to flip the page, turn a new chapter, and this is my time to do that. This is my official retirement. Dengan kata-kata itu, satu-satunya atlet Singapura yang pernah merangkul pingat emas di Tamasya Olimpik mengucapkan selamat tinggal kepada kerjaya renangnya selaku atlet. Sepanjang kerjayanya yang cemerlang, Schooling berjaya memecahkan rekod Olimpik, mengalahkan perenang legenda Michael Phelps dan menang pingat dalam semua kejohanan besar seperti kejohanan dunia dan sukan Asia. Ini selain lebih 30 pingat sukan Si, kebanyakannya pingat emas, sekaligus berjaya menaikkan martabat Singapura dalam bidang sukan. We have been planning this. It has been in the back of my mind for quite some time. I was ready to do something else. I didn't get the excitement that I had waking up at 4 years old. I was still grinding through the possibilities of making it to Paris. I'd always told myself that I'd finish when I was 29. I believe that this change is for the better, and my time just came a bit earlier than expected. Namun demikian, Schooling mengisytiharkan bahawa beliau tidak akan meninggalkan sukan renang dan sebaliknya mahu memberi tumpuan kepada sekolah renang yang sudah ditubuhkannya. But I want to give back to the sporting society. I don't want to vanish. I think there's a lot that I can offer, and there are a lot of hurdles that I've had to overcome along with my parents and team, which I can impart on the younger athletes. The whole goal is to make sure that they can go further than the previous generation. And if time is of essence, if they can understand this knowledge earlier, quicker, why not? Schooling menambah betapa beliau tidak menyangka bahawa kemenangan pingat emas Olimpiknya berjaya menyatukan negara. Dan kini ada banyak lagi ruang untuk berkembang, kata beliau.